亲爱的姐妹们平安，我们又再一次见面，让我们来唱一首诗歌，开始我们下午的聚会。我们来唱诗第2季的诗歌本，第1首、第2首2首连起来唱。我心里要赞美他。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi di online ini. Kita sungguh bersyukur, bersukacita untuk anugerah pemeliharaan Tuhan. Kita akan mulai persekutuan kita dengan puji-pujian buku edisi yang kedua nomor 1 dan 2, nyanyian baru, dan disambung dengan Dia adalah Raja. Mari kita nyanyi sama-sama.我们来看2段的圣经，是在马可福音第7章24节到37节。Kita akan melihat 2 bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 37. Saya bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 马可福音第7章24节，耶稣从那里起身，往推罗西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。当下有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。这妇人是希利尼人，属叙利腓尼基族。她求耶稣赶出鬼，离开她的女儿。耶稣对她说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”耶稣对他说：“因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿。”他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。31节，耶稣又离了推罗的境内，经过西顿，就从底加波利境内来到加利利海。有人带着一个耳聋10诫的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫在他的舌头，望天叹息，对他说：“以法达，就是说开了吧。”他的耳朵就开了，舌头的结也解了，说话也清楚了。耶稣嘱咐他们不要告诉人，
当他越发嘱咐，他们越发传扬开了。众人分外稀奇，说他所做的事都好。他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datanglah dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pun pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepadanya siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Kita berdoa. 我们祷告，天父上帝，愿你真是帮助我们明白这两段圣经的重要的意义。求主你对我们说话。Bapa kami di surga, tolong kepada kami untuk mengerti dua bagian firman Tuhan yang kami barusan baca, supaya kami mengerti maknanya terhadap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我们所读的两段经文是记载主耶稣在以色列北部的侍奉。在第7章24节说，耶稣从那里起身往推罗西顿的境内。从那里起身，从哪里呢？假如我们看6章第53节，我们知道耶稣基督是来到一个叫做来到这个哥尼撒勒这个地方，你还记得吗？在马太福音第5章，耶稣基督在哥尼撒勒叫那个被群鬼附的人在哥尼撒勒传讲福音所以在6章53节说，耶稣基督在哥尼撒勒那一带地方服侍，
那么来到7章第24节说，耶稣从那边起身往推罗西顿的境内，那么他要走大概48公里的路到推罗西顿，那个是一个蛮长的路啊。那么推罗跟西顿呢是港口来的，是2个港口，都在以色列的北部，在地中海沿岸的地方。是这个推罗西顿是非常荣华富裕的商业城市。那么推罗西顿呢也曾经是成为迦南地辉煌一世的历史的名城出名的城市。在大卫的时代，推罗和以色列有很好的邦交。所罗门王建造圣殿用上好的木材是从推罗运来的，他们把好的木材给所罗门，那么他们也向所罗门要他们所需要的粮食，如此的交换。Nah, saudara sekalian, 2 bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah mencatat pelayanan Tuhan Yesus di sebelah utara, ya, di Israel, di bagian utara Israel. Nah, di dalam pasal yang ke-7 tadi kita baca ayat 24 berkata, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Berangkat dari situ itu mana? Situ itu kalau kita lihat pasal 6 ayat 53 itu adalah daerah Genesaret. Ingat orang yang dirasuk oleh legion, oleh roh-roh jahat yang begitu banyak. Setelah dia disembuhkan, dia mengabarkan Injil di daerah Dekapolis, ya, di daerah Dekapolis, di daerah di wilayah, ya, Genesaret. Nah, dari Genesaret ke Tirus atau Tira, dan ke Sidon itu harus jalan kurang lebih 48 km, cukup jauh, ya, cukup jauh. Nah, Tirus dan Sidon adalah bandar, ya, kota bandar, ada dekat laut. 2 kota ini ada di sebelah utara Israel, ya, di sebelah utara Israel di pesisir Laut Tengah. Nah, 2 kota ini merupakan Sidon dan Tira adalah kota yang sangat kaya, kota bisnis. Nah, 2 kota ini pernah ada sejarah yang gilang gemilang, ya, pada masa lampau. Nah, waktu zaman pemerintahan Daud, ya, Tirus, ya, Tirus ada hubungan yang baik dengan Israel, dengan Raja Daud. Nah, anak Daud, Raja Salomo, membangun bait suci, ya, membangun bait suci, membangun istana itu pakai kayu-kayu yang bagus-bagus itu. Nah, kayu-kayu yang bagus itu dari Tirus, ya, dari Tirus. Jadi mereka supply kayu dan ganti kayak tukeran begitu. Nah, Israel kasih apa sama mereka? Israel kasih gandum, kasih minyak, ya, kasih makanan. Jadi ditukar begitu. Jadi hubungan Tirus dan Israel tuh dekat, bagus. 那后来这个推罗西顿的城市变得人就是这样发大了就很骄傲，发大了就随便乱来了，城市也是这样子。所以这个推罗西顿后来呢就变成一个罪恶昭彰的地方。他们的君王自称为神推罗王自称自己是神。在公元前586年，耶路撒冷这个沦陷，推罗很高兴，为什么呢？因为少了一个商业上的对手他们能够得到更多的钱，正经的对手少了一个。那么现在呢，在这段经文我们看见耶稣基督来到推罗西顿先到推罗，把天国的福音带到这个罪恶昭彰的地方，带到这个邪恶崇尚物质的城市。耶稣在到推罗以前没有到推罗以前，就是在第7章的前半段，1章到
7章1节到23节，就是上个礼拜我们所听的这信息呢。耶稣讲什么道呢？耶稣在那一段圣经里面呢，就强调一个人内心的清洁比外面的卫生清洁更重要。就是上个礼拜3我们所听见的信息，是不是？那么这个法利赛人那个时候攻击耶稣，说耶稣你的门徒吃饭没有按照我们的宗教的礼仪，没有按照我们祖宗的遗传洗手这样以此来攻击耶稣基督攻击耶稣基督。所以耶稣基督说，卫生当然是很重要，耶稣不是不注重卫生，但是耶稣说你洗干净手，但是如果你不洗干净你的心呢，那更可怕。Saudara sekalian, Tira atau Tirus dan Sidon, walaupun dulunya ada hubungan yang baik dengan orang Israel, tetapi kemudian ya karena mereka lambat laun mereka jadi kaya ya. Mereka jadi kaya, manusia begitu, kota juga demikian, masyarakat udah jadi kaya, jadi semena-mena semau-maunya berbuat banyak dosa. Dan Raja Tirus menyebut dirinya sebagai apa? Menyebut dirinya sebagai Tuhan dan dewa, begitu loh. Sombong ya. Nah, tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan musuh, dan Tirus senang. Karena apa? Karena mereka merasakan mereka sudah kurang satu saingan. Ya, Yerusalem juga kota besar kan? Ya, dagangannya juga ramai begitu, bisnisnya ramai. Tirus juga ramai. Nah, sekarang Yerusalem jatuh ke tangan musuh, Tirus senang. Jadi kurang satu saingan. Nah, di dalam paragraf Alkitab yang kita baca hari ini kita melihat bahwa sekalipun demikian Tuhan Yesus membawa kabar keselamatan, berita kabar kerajaan sorgawi, Yesus bawa ke kota Tirus Sidon yang penuh dengan dosa itu. Yesus memberitakan Injil di sana. Ya. Jadi sebelum Yesus pergi ke Tirus, ingat khotbah minggu lalu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 23, Yesus membicarakan apa? Membicarakan kebersihan hati. Ya, kebersihan hati. Hygiene. Kebersihan lahirnya itu penting memang ya. Kita harus bersih, ya kan? Zaman-zaman Covid kita juga belum berlalu, ya kan? Kita harus tetap pakai masker, tetap cuci tangan, kita harus jaga. Ya, tapi terlebih lagi kebersihan hati itu jauh lebih penting ya daripada kebersihan lahiriah yang kita kelihatan. Seperti itu. Ya. 那当耶稣在退罗的时候，有一个妇人来求耶稣，他听见耶稣的名声，他就来求耶稣。求做什么呢？因为他有一个小女儿被鬼附了。那么他也听见关于耶稣的行的许多事迹，耶稣的讲道医病赶鬼，他都听到了。所以呢，他就现在来求耶稣赶出他小女儿里面的污鬼。马可福音说，这个妇人是叙利腓尼基族的希腊人他是希腊人，腓尼基的希腊人。马可这个人呢，他反映了这个妇人的政治的背景政治的背景。当时马可福音的读者马可福音的收信人，他的读者，当他看见这个呢，他们就知道这个妇人呢的家乡是属于罗马帝国统治的部分。可是这个对观福音呢，马太福音只是说这个妇人是迦南的妇人。那么犹太人呢，一听到迦南，他们一定还记得他们的祖先离开埃及的时候，
离开埃及以后回到迦南地，这是上帝给以色列人的应许之地啊。当他们从埃及，在埃及他们400多年啊，聚集在埃及，他们回到自己的地方迦南地，但是迦南人却是逼害以色列人，不给他们进来。所以在马太福音称叫这个妇人是迦南人，因为这个是迦南地。但是马可说这个妇人原来是希腊人，他是出生在迦南地，那后来就变成腓尼基。所以这个是一点关于这个妇人的这个身份。Saudara sekalian, sampai di Tirus, Yesus didatangi oleh seorang perempuan yang minta tolong kepada dia. Minta tolong kenapa? Karena anak perempuannya kerasukan roh jahat. Nah, ibu ini pernah dengar tentang Yesus. Oh, dia dengar Yesus khotbah di sana, di sini, mengajar, khotbah, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Nah, sekarang anaknya mengalami kerasukan setan. Maka dia datang, dia tersungkur di depan muka Tuhan Yesus, minta supaya Yesus bebaskan, menyelamatkan anaknya. Nah, Markus memberitahu ya sedikit status latar belakang perempuan ini. Ya, dikatakan perempuan ini adalah orang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Syro-Fenisia itu sekarang Lebanon. Ya, Lebanon. Nah, dulunya itu disebut Kanaan. Nah, Matius, Injil sinoptik ini menyebut perempuan ini orang Kanaan. Ya, dulu namanya tempat Kanaan. Nah, jadi orang Israel pasti ingat kalau disebut Kanaan. Waktu nenek moyang mereka keluar dari Mesir, mau kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, orang Kanaan gak kasih orang Israel masuk, menyerang, perang tuh, ya. Jadi Matius bilang dia orang Kanaan, ya. Tapi Markus bilang, ya, memang dia orang Kanaan, dia tinggal di Kanaan, orang Yunani yang lahir tinggal di Kanaan di daerah Venesia, Lebanon, ya. 那么耶稣对于这个来求救的迦南人的反应怎么样呢？反应实在叫，如果我们不知道背景，我们就觉得很惊奇。那耶稣怎么样回答那个求救的迦南人呢？耶稣说：“不好把儿女的饼丢给狗吃，儿女的饼应该先给儿女吃饱不要拿给狗吃。” 到底谁是儿女呢？谁是狗呢？Jadi kita melihat bahwa bagaimana reaksi Yesus ya terhadap perempuan Kanaan ini, ya, perempuan Kanaan ini yang minta tolong kepada dia. Jawaban Yesus mengagetkan ya. Kalau kita tidak tahu latar belakang, ya, kita tidak tahu asal usulnya ini, cara pemakaian kata, kita bisa merasa syok ya, kok Yesus begitu responnya. Orang minta tolong, Yesus bilang di dalam ayat 27, biarkanlah anak-anak kenyang dulu. Ini roti disediain buat anak-anak, biar anak-anak makan dulu, ya. Sebab enggak patut loh, ya, mengambil roti yang disediakan buat anak-anak, dilempar kasih anjing. Mesti anak makan dulu dong, kalau ada sisa lebih remah-remah anjing makan. Nah, saudara sekalian, siapa itu anjing? Siapa itu anak? 呀，首先我们要知道的，这个耶稣讲这个话的，这个说这个话的这个字眼呢，谁是狗呢？谁是儿女呢？这个狗耶稣讲的狗是家里面的宠物，家里面养的，不是野狗还有耶稣讲的这个狗他当耶稣说这个狗不好拿儿女的饼丢给狗吃，耶稣讲话的语气不是轻看的，乃是很温和的。这个狗就是好像是
你说你养狗啊，这个有些狗也是像人的，有的很调皮，小淘气是吗？小淘气。当然有一些犹太人呢，是看那些外邦人，看非犹太人，他们当作是狗，有一点轻视。但是耶稣讲的这个狗不是野狗啊，是可爱的小狗了，可爱的小狗啊，就是指着非犹太人。那么这个儿女是谁呢？儿女就是犹太人了，就是犹太是神的选民。耶稣说让儿女先吃饼，先吃这个面包啊。儿女是犹太人，这个饼啊面包哈，犹太人是吃饼吃面包的，我们是吃饭的吧？这个饼是代表救恩啊。这个饼应该是先给儿女吃饱，就是说神的救恩是要先给犹太人的。神的救恩，天国的福音是先给犹太人的，然后再给世界上其他的国家、其他的民族。这个先给，这个不过是次序先后的问题，总是要有一个从哪里开始嘛，是吧？这个是时间上的先后而已。耶稣基督降生是降生在犹太地，降生在以色列国，记得吗？马可福音第1章第1节说什么？耶稣基督是福音的起头啊。所以呢，福音的好消息当然是先传给犹太人了，因为他是本地人嘛啊。耶稣生在犹太国，所以福音呢，天国的福音是先传给犹太人，然后呢才传给别的国家、别的民族啊。别的国家、别的民族的人也可以以后不断的涌进到神的国里面，不过是前后的问题啊。那么这个妇人是希腊人啊，那希腊人他们是善于口是善于应对的啊。当耶稣说这个饼啊应该是先给孩子吃的吗？然后才给狗啊。那这个希腊的妇人听了以后呢，这个迦南妇人她也没有生气，因为她知道耶稣的语气是蛮好的，是蛮温和的。所以呢，这个妇人也说了，她说她就知道了，有希望了。因为耶稣不是不给，耶稣不过说先给孩子，那先给，那么后来就是一定是我们嘛，是不是？那么所以呢他就知道有希望，所以他就回答说没关系，孩子吃就孩子先吃吧但是小孩子吃东西总是有掉下来的，吃不完的啦，还是怎么样呢掉下来对我们小淘气的狗来吃了，没问题。所以因为他的这个回应呢，29节耶稣就对他说，妇人呢，因为你说的这一句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿，你的女儿已经好了。Saudara sekalian, siapa sebetulnya anak? Siapa sih anak? Siapa sih anjing? Saudara. Nah, yang disebut anjing ini ya, bukan anjing liar loh. Anjing peliharaan. Anjing peliharaan di rumah. Ya. Jadi waktu Yesus bilang anjing ini bukan dengan nada yang sombong, menghina gitu ya. Enggak. Ya. Anjing ini jadi apa? Anjing yang kecil, yang nakal gitu loh. Kan ada anjing yang nakal, lucu-lucu kan begitu. Walaupun memang ada orang Yahudi ya, banyak orang Yahudi yang menganggap bangsa-bangsa non-Yahudi itu kayaknya nggak ada mutunya seperti itu ya, dihina begitu. Tetapi Yesus bukan pakai nada menghina. Ya, Yesus bilang kasih makan anak dulu dong. Anak itu siapa? Anak itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Kasih anak dulu dong, makan baru anjing gitu, ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa anak dulu? Kenapa orang Yahudi dulu? Nah, roti itu adalah lambang daripada apa? Melambangkan, mengkiaskan keselamatan.
keselamatan itu keluar dari tanah Yahudi. Ya. Yesus secara manusia dilahirkan di tanah Israel, tanah Yahudi. Ya. Saudara masih ingat kan Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan Yesus Kristus adalah permulaan Injil. Ya. Yesus Kristus adalah permulaan Injil. Nah, dia dilahirkan di tanah Israel, tanah Yahudi. Tentu Injil ya pasti dikabarkan kepada orang Israel duluan. Cuman duluan belakangan saja. Nggak ada beda apa. Itu hanya kronologi saja. Ya, kronologi saja. Jadi Yesus bilang kasih anak makan dulu dong. Jadi keselamatan ini harus diberitakan kepada orang Israel dulu. Nanti juga kemudian diberitakan di bangsa-bangsa lain, di suku-suku yang lain. Nah, jadi perempuan Kanaan ini mendengar, dia nggak marah karena nada Yesus baik. Ya, bilang anjing itu anjing yang mungkin, anjing yang nakal-nakal itu loh. Ya, jadi dia juga pinter. Dia bilang ya nggak apa-apalah, biarin aja kasih anaknya makan. Namanya anak kecil makan pasti ada sisa, ada yang jatuh, ada apa, nggak apa-apa nanti ya anjing makan begitu. Ya, jadi dia tahu. Yesus nggak nolak, Yesus nggak bilang oh nggak boleh, enggak, dia bilang Yesus cuma bilang kasih anak duluan. Ya dia dulu nggak apa-apa, saya bilang yang penting dapat kan, ya kan? Jadi itu yang dijawab oleh perempuan Kanaan. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Nah, saudara, ayat 29 ya. Ayat 29 mencatat, maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, ya, kata-kata apa? Ya itu biar anak makan aja begitu. Nanti kita belakangan juga nggak apa-apa. Nah, Yesus bilang karena kamu ngomong begitu, kamu sekarang pergi. Anakmu sudah sembuh. Setan udah keluar. Ya, setan udah keluar. 所以我们看见耶稣基督赶鬼，甚至他不必去到哪个家，就在很远的地方，耶稣说鬼出去了，鬼就出去了。Saudara sekalian, kita melihat betapa kuasa Tuhan Yesus dan kedaulatan Tuhan Yesus dinyatakan dengan satu kata aja. Yesus nggak usah pergi ikut perempuan itu ke rumahnya, nggak usah menengking-nengking. Yesus cukup dengan satu perkataan bilang sekarang kamu pulang, anakmu sudah sembuh, setan udah keluar, setan keluar loh saudara sekalian. Di situ kita bisa melihat bahwa kuasa dan kewibawaan Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 耶稣的能力和权柄是超越的，没有受到空间和时间的限制。Kapan saja, di mana saja. Saudara sekalian, satu kata saja yang begitu ringan, setan langsung keluar, saudara sekalian. 在这段的世纪里面，这个迦南人啊，这个希腊人啊，这个迦南人就成为一个象征，就代表外邦人的世界充满着热忱的信心和指望。在非犹太人当中呢，他们对耶稣基督非常的热忱，对耶稣基督满有盼望。你看，他就来到耶稣的这个迦南妇人，就象征了非以色列的外邦人。那么他们把犹太人所拒绝的福音，他们接受。耶稣基督在世的时候，我们上个礼拜不是看见吗？自己的犹太人，自己本乡的人就不接受他，是不是？但是外邦人倒是接受他，接纳他，这是一个很讽刺性，是不是？一直到今天，你知道吗？以色列人、犹太人还等候他们的弥赛亚，还等候救主的来到，他们到现在还没有认识，还没有接受耶稣基督。然而被犹太人所拒绝的耶稣基督，却是被外邦人所接纳，这是一个很讽刺性的，这实在是一个很大的讽刺。但是有一天，犹太人会醒悟，犹太人有一天会接受耶稣，成为他们的弥赛亚，就是成为他们的救主。可是呢，那个时候犹太人要受很大很大的苦难。这以后如果有机会，我们会讲这一点。Saudara sekalian, di dalam catatan ini kita melihat perempuan Kanaan ini menjadi satu lambang. Lambang apa? Lambang bahwa orang-orang non-Yahudi, ya,
begitu bergairah, begitu beriman kepada Tuhan Yesus, begitu menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mereka penuh dengan gairah iman, penuh dengan gairah pengharapan. Ya. Injil Tuhan, kabar keselamatan yang ditolak oleh orang Yahudi, diterima, dipungut, diambil, ya, oleh orang-orang yang non-Yahudi. Saudara ingat kan? Yesus pernah ke kampungnya sendiri, ditolak oleh orang sekampungnya. Orang-orang pemimpin agama Yahudi menolak dia, memojokkan dia, ya kan? Tetapi kita melihat orang-orang non-Yahudi yang bukan orang Yahudi di sini apa? Dilambangkan dengan seorang perempuan Kanaan ini, ya. Dia datang, dia bersungkur, dia mohon kepada Tuhan Yesus, dan dia mendapat keselamatan, saudara sekalian. Ya, ini satu hal yang ironis sekali. Ya. Sampai hari ini orang Yahudi masih menolak Yesus. Sampai hari ini orang Yahudi masih menantikan Mesias mereka, juru selamat mereka. Mereka masih belum terima Tuhan Yesus, belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kebanyakan dari orang Yahudi, ya. Ada juga orang Yahudi yang Kristen, tapi sedikit sekali. Tapi nanti satu hari Alkitab berkata bahwa orang-orang Yahudi akan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Namun mereka harus melewati masa-masa kesengsaraan. Mereka harus menghadapi apa? Penganiayaan dari dunia ini. Nanti kalau ada kesempatan, saya tidak tahu ya, kalau ada kesempatan saya akan bicarakan akan hal ini, saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengusir, ya, roh jahat. Tidak usah pergi ke rumah perempuan itu, ya, tidak usah. Dia cuma bilang, "Hai perempuan, kamu karena ngomongan kamu ini, ya, kamu percaya, ya, kamu bilang nggak apa-apa, biar anak makan dulu. Kita nggak apa-apa, kita belakangan juga nggak apa-apa. Karena ngomongan kamu itu, kamu beriman, ya, kepada aku, beriman kepada Tuhan Yesus." Yesus bilang, "Kamu sekarang pulang, anakmu udah baik, udah sembuh, setan sudah keluar." Waktu dia pulang, dia lihat anaknya memang sudah sembuh, saudara sekalian. 然后第二段我们就看见第二段的记载 bagian yang kedua kita melihat 31节到37节 ayat 31 sampai 37. 耶稣从推罗北上推罗，然后西顿啊，这个是在以色列的西北部，耶稣从推罗要到西顿，然后呢，他就再转回来到加利利，这是绕一个圈子，那个漫长的路程。为什么呢？因为耶稣基督要跟门徒有比较多一点的时间在一起，因为在不久的将来，门徒将要面对很大的一个冲击。在还没有面对很大的冲击以前，耶稣基督需要有一段的时间和门徒在一起来预备他们的心。Saudara sekalian, Alkitab berkata, ya, setelah ini Yesus setelah pelayanan di Tirus, Yesus pergi ke Sidon, itu lebih di utara lagi. Jadi dari Tirus Yesus ke Sidon, dari Sidon turun lagi ke Galilea. Semua ini di masih sebelah utara Israel. Ya. Jadi dari Tirus ke Sidon turun lagi sedikit, ya, ke sebelah selatan, ya, Galilea, ya, di Galilea, saudara. Itu perjalanan cukup panjang. Kenapa, saudara? Kenapa mau ngider begitu? Karena Yesus butuh waktu yang agak panjang, butuh waktu yang lebih pribadi dengan murid-muridnya untuk mempersiapkan hati mereka. Karena tidak lama lagi murid-murid ini akan menghadapi terpaan-terpaan iman. Ya. Jadi Yesus perlu memupuk, membina mereka. 在耶稣的时代在耶稣到达加利利的这个领域，到了加利利的领域，
加利利还是在以色列的北部啊。到了加利利的领域，耶稣就先到一个叫做底加波里这个境内，记得吗？被群鬼附的人啊，他得到释放以后，他就在10个城市，记得吗？底加波里的境内传福音。那么耶稣基督呢，从推罗到西登到加利利，他就先到底加波里的境内。那么在那里呢，有人带着一个有龙石头有戒的人来见耶稣。那么有一种圣经的翻译本说，这个人呢，口里面乱叫大叫大嚷，因为他舌头戒了不松开，不能够说话不知道说些什么就是这个舌头戒的，耳朵也聋的。那平常耳聋跟舌戒，耳聋跟哑巴好像是一对常常是相连的，那么人家把这个耳聋舌戒的人呢带到耶稣面前，耶稣怎么样对待他呢？耶稣非常友善。圣经说，耶稣从群众当中把那个人拉到自己的身边，在第33节拉到自己的身，很体贴的关心他，知道他的状况。你知道这个哑巴的人他们不太自信站在多人的面前，因为他怕人家可能叫他跟他说什么他又听不清楚，很紧张。耶稣知道人的心理，所以把他叫到一边，就关心那个人，要看看这个人的状况怎么样。然后呢，圣经说耶稣呢就用他的唾沫然后的摸这个人的舌头，用指头探入那个人的耳朵，他都不是耳聋吗？耶稣的指头放进他的耳朵里面，然后吐唾沫，用唾沫摸在那个人的舌头，然后耶稣基督望天叹息，对他说以法大。以法大就是打开吧，打开什么？打开耳聋能够打开了能够听见了。10节呢，舌头能够解放了，舌头能够说话，他说话也蛮清楚。Saudara sekalian, tadi dikatakan Yesus dari Tirus pergi ke Sidon, ya, dia ngidar ya. Sebetulnya dari sini ke Galilea udah bisa, tapi dia ngidar ke Sidon. Kenapa dia mesti ngidar, saudara? Karena dia butuh waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan murid-muridnya. Nanti sebentar lagi murid-muridnya akan menghadapi terpaan iman mereka, ya, iman mereka. Jadi Yesus sampai di daerah Galilea, dia pergi ke daerah yang bernama Dekapolis. Masih ingat orang yang dirasuk setan, banyak setan, legion? Setelah dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dia menginjil di daerah Dekapolis, 10 kota itu di situ. Ingat ya. Jadi Yesus ke situ. Nah, sampai di situ ada orang bawa seorang yang kupingnya tuli dan lidahnya gagu begitu. Ya. Nah, saudara, biasanya tuli sama gagu itu kayaknya satu paket tuh. Ya, satu paket. Kebanyakan tuli ya gagu juga, nggak bisa ngomong karena nggak denger, jadi nggak tahu gimana ngomongnya kan. Nah, jadi orang gagap itu, orang yang gagap gagu biasanya nggak gitu pede ya, nggak gitu berani berdiri di depan muka orang banyak. Dia takut ntar orang ngomong apa dia nggak bisa jawab, juga nggak bisa dengar. Ya, ntar orang ngomong apa juga panggil dia mungkin dia nggak tahu, jadi nggak pede. Yesus mengerti kejiwaan orang. Ya, jadi Alkitab berkata Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Kan dia dibawa, oke, ini orang banyak kan ya, jadi jangan dia nontonin ya. Yesus bawa ke tempat yang pribadi begitu. Ya, jadi memperhatikan keadaan dia bagaimana, ya kan? Dan kemudian Alkitab berkata dengan jarinya Yesus dia masukkan ke kuping orang yang tuli itu. Kemudian Yesus meludah dan dengan ludahnya disentuh lidah orang itu. Dan Yesus menengadah ya ke langit dan dia berkata Efata. Efata artinya terbuka. Kupingnya terbuka. Lidahnya juga udah nggak melingkar lagi ya. Jadi lidahnya
lidahnya longgar, lidahnya bisa ngomong, dia tidak gagu lagi, saudara sekalian. Ya, dia tidak gagu lagi, dia bisa berbicara. 为什么要用唾沫呢？为什么要用唾沫？ Kenapa mesti pakai ludah? Saya dulu kayaknya terganggu ini, kenapa pakai ludah begitu ya, saudara ya. Nah, 为什么用唾沫呢？ 因为当时的人相信唾沫有医治之能。今天也还有人相信。我小的时候啊，如果有什么弄到伤，你说没有在家里哈，没有红药水，以前是红药水嘛，老人家就说要用口水涂一涂这里啊。有时候蚊子很凶的蚊子咬，没有完尽，我到现在有时候会这样子，没有药啊，没有什么风油精啊，就用唾沫涂一涂，有医治之能，有医治之能。所以呢，耶稣就用一点唾沫来抹在他的这个石头里面。耶稣举目望天，举目望天的意思是什么？就是仰望天上的父，他的能力是属于上面的能力，属于神的能力啊。然后呢，那个人会说话了，会听了。36节，耶稣基督就告诉他们，你不要把这个事情宣扬哈，你不要把这个事情。但是耶稣基督也叮咛他们越传扬出去。Saudara sekalian, kenapa Yesus menyembuhkan orang itu lidahnya pakai air liur? Karena orang-orang pada waktu itu percaya bahwa air liur itu ada fungsi untuk penyembuhan. Saya waktu masih kecil juga begitu, saudara. Ya, kalau ada luka sedikit bukan di rumah, kalau di rumah kita pakai obat merah, ya kan? Kalau sekarang betadin begitu. Kalau di luar nggak ada, bagaimana? Pakai ludah. Kadang-kadang gigit nyamuk, nyamuk yang gatal sekali itu ya. nggak ada balsem, nggak ada apa-apa ya. Ya, saya pakai ludah. Saya percaya ya. Ludah itu ada Ada fungsi penyembuhan. Lalu Yesus menengadah. Dia menengadah. Kenapa dia menengadah? Itu menandakan bahwa kuasa dia, kuasa surgawi, bukan kuasa duniawi. Ya, kuasa dia kuasa dari Tuhan, daripada Allah Bapa. Ya, daripada Allah Bapa. Lalu saudara sekalian, setelah orang itu sembuh, Yesus pesan kepada orang banyak, jangan siar-siarin akan hal ini. Makin dipesan, makin disiar-siarkan. Ya, makin dipesan, makin menyiar-nyiarkan. Saudara sekalian, kenapa dipesan jangan? Supaya jangan mengganggu pelayanan dia. Tapi ada kalanya, ingat nggak kepada orang yang dirasuk oleh legion itu, Yesus bilang, kan dia mau ikut Tuhan Yesus. Yesus bilang jangan, pulang, kasih tahu keluarga kamu. Jadi ada saat-saat, ada momen-momen kapan Yesus menginginkan orang menyiarkan, kapan supaya jangan menyiarkan. Ya, kita harus mengimbangi Tuhan Yesus. Di 37节，众人看见这个耳聋的世界的能够说话，就分外稀奇。他们说什么呢？37节，他们说他所做的都好。怎么好呢？哑巴能够说话，耳聋能够听见，他所做的都很好。你记得吗？当上帝创造天地万物造齐了之后，创造人类造好了以后，创世纪第1章第33节怎么说呢？上帝看见自己手所造的自己所创造的一切，上帝很满意。圣经说什么呢？圣经说上帝看作一切所造的都甚好。 Saudara, ayat 37 ya mencatat ayat 37, orang-orang banyak melihat Yesus sudah menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagu itu. Ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Baik apa? Yang tuli dibuat bisa mendengar, yang bisu dibuat bisa berbicara. Saudara ingat, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 ya, dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. 当耶稣基督来到世界，他带给人们医治、安慰。
安慰心灵受创伤的人，他把良药给心灵受创伤的人。主耶稣所做的就是重新再创造这个世界。最初上帝所创造的世界都好，非常美丽，好，甚好。但是人因为犯罪，把美丽的世界变成丑恶。耶稣来到世界，把人已经弄肮脏的世界恢复原来的美丽。所以他来到世界的目的是要洁净人的罪，洗干净人的罪，救赎人的罪。有一天耶稣还要再来，当他第二次再来的时候呢，这个原来的这个天跟地呢，耶稣要再重新变成一个改变，成为一个新天新地。这是我们的盼望，这是神给我们的应许。Saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia membawakan penyembuhan, membawakan penghiburan, batin-batin yang luka disembuhkan, dihiburkan. Apa yang Yesus lakukan yaitu dia menciptakan ulang, recreate. Dunia yang asalnya indah, bagus dan sangat bagus, bukan? Kejadian 1 ayat 13. Sungguh amat baik. Tetapi karena dosa-dosa manusia, dunia dijadikan menjadi didistorsikan, manusia didistorsikan, dunia juga dibikin jadi jelek. Ya. Namun kedatangan Yesus, yang jelek dibikin jadi baik. Ya, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa jadi bicara. Pada suatu hari Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Dunia dan langit dan bumi, ya, yang sekarang ini akan diubah oleh Tuhan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Ini adalah pengharapan kita. Ini adalah janji yang Yesus Kristus, yang Allah berikan kepada kita. Dunia makin lama makin jahat, makin lama makin jelek, sampai akhirnya kiamat. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, Dia janji akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. 天父上帝，谢谢你的恩典，你把这个原来美丽，但是因为人的罪恶被人弄坏的世界，主啊，你的来到就是要再一次重造。你说若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。有一天你还要再来接我们到你那里去。我们实在感谢你给我们这样的应许，给我们这样的希望。Bapa kami di surga, terima kasih. Dunia yang Tuhan ciptakan yang tadinya indah, sangat baik, tapi karena dosa manusia dicemarkan, menjadi kotor, menjadi najis. Namun Engkau mengutus anakmu Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah didistorsikan oleh iblis, manusia yang penuh dosa. Dan Engkau datang ke dalam dunia, mau menyelamatkan kami ya Tuhan, mau menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau berkata barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama semua sudah berlalu. Suatu hari Engkau akan datang pada kali yang kedua, menjemput orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ini adalah janji Tuhan yang menjadi pengharapan kepada kami. Tolong kepada kami supaya setia kepada Tuhan, Juru Selamat kami, kepada Tuhan yang menjadi Raja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 我们感谢神的恩典，因为他把丰盛的恩典赐给我们。我们来唱一首诗歌，有希望。Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia memberikan janji dan Dia memberikan pengharapan kepada kita. Kita angkat satu puji-pujian, ada harapan di dalam Yesus.